Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Muallim Faiz, Guru Akidah tahun 4. InsyaAllah, hari ini Muallim akan mengajarkan bab yang ketiga, iaitu keistimewaan Islam. Islam merupakan satu cara hidup, iaitu ad-din, yang sesuai dengan fitrah manusia, berbeza dengan agama-agama yang lain. Jadi sepatutnya kita sebagai seorang Muslim, sepatutnya kita mengetahui apakah keistimewaan yang ada pada agama Islam. Kita tengok yang pertama, iaitu Rabbani. Islam adalah agama yang Rabbani, bermaksud Islam itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tengok surah As-Sajdah ayat yang kedua, iaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, diturunkan Al-Quran ini dengan tidak ada sebarang syak padanya, dari Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Jadi kita tahu bahawa salah satu sumber utama kepada agama Islam ini adalah Al-Quran. Jadi dalam ayat ini jelas disebutkan bahawa Al-Quran itu tidak ada syak padanya dan juga datangnya daripada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah maksud Rabbani? Maksud Rabbani adalah pencipta ataupun ketuhanan. Jadi bila kita katakan Islam itu adalah agama Rabbani, agama yang Rabbani, jadi maksudnya adalah Islam itu adalah agama yang datangnya daripada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala hukum, konsep, prinsip, nilai, neraca yang ada dalam Islam itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mustahil kalau kita nak katakan agama Islam itu, kita boleh katakan ianya selamat daripada kecacatan. Keistimewaan yang kedua adalah syumul. Jadi maksud syumul adalah menyeluruh serta mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi mari kita tengok surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada ayat ini? Jadi bila Allah sebutkan di sini bahawa agama ini Islam, Allah telah sempurnakan, Allah telah cukupkan, jadi Allah redakan Islam ini sebagai agama. Jadi bermaksud, jadi Allah telah sempurnakan agama ini lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Jadi aspek kesyumulan kita boleh bahagikan kepada 5 aspek, iaitu yang pertama, ibadah khusus dan umum, yang mana kita telah belajar dalam tajuk yang kedua, iaitu hakikat penciptaan manusia. Jadi harap anda masih ingat lagi lah apa beza ibadah khusus dan juga ibadah umum, apakah maksudnya dan apakah contoh-contoh. Yang kedua, ibadah dan pemerintahan. Yang ketiga, dunia dan akhirat. Yang keempat, dakwah dan jihad. Dan yang kelima, akhlak dan keadilan. Jadi ini adalah aspek-aspek yang penting dalam kehidupan kita lah, yang mana kesemua aspek-aspek ini ada diceritakan di dalam agama Islam dan tidak ada diceritakan dalam agama-agama yang lain. Mungkin ibadah tu mungkin ada diceritakan, tetapi aspek yang lain mungkin
ada sedikit, ada pun tidak ada langsung. Jadi keistimewaan yang ketiga, alami. Apa maksud alami? Alami ni kita boleh katakan sesuai untuk semua bangsa, zaman dan tempat. Jadi agama Islam ini boleh diamalkan oleh semua bangsa, tak kira zaman apa sekalipun, dari mana-mana tempat sekalipun. Mari kita tengok surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahu azim. Maksudnya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi jelaslah ayat ini. Jadi Allah telah menciptakan manusia itu berjantina, berbangsa-bangsa, bersuku-suku adalah untuk saling kenal mengenal. Dan sebenarnya orang yang paling mulia adalah bukannya disebabkan jantinanya, disebabkan bangsanya, disebabkan apa sahaja, tetapi Allah sebutkan dalam ayat ini adalah orang yang paling bertakwa. Jadi tidak ada kaitan apakah bangsa, apakah kedudukannya dan sebagainya, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ini menunjukkan Islam itu boleh diamalkan semua bangsa, tak kira di mana sahaja, bila mana sahaja, zaman Islam itu sesuai dengan insya-Allah. Sekian saja daripada Malin, dan insya-Allah Malin akan memberikan sedikit latihan sebagai tambahan pada apa yang kita sampaikan nanti insya-Allah.